memang kitab tuan-tuan pengusi je pegang. Baca kat sini halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Al-Fadil Tuan Imam, tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu lagi dengan izin dan kurnia daripada Allah untuk kita menyambung bacaan daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang menceritakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kuliah yang lepas kita sudah pun menghabiskan bab yang pertama, bab pada menyatakan rupa paras baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ini kita masuk tajuk yang baru pada muka surat 18, bab ma jaa fi khatamin nubuwah. Bab pada menyatakan tentang apa yang datang daripada hadis berkaitan dengan tanda kenabian. Qala al-musannif rahimahullah, khatamun nubuwah ialah tanda yang menunjukkan baginda merupakan seorang nabi. Tanda itu terletak pada belakang badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tanda. Baik, jadi untuk mengetahui tentang tanda itu, maka kita kena baca, kita kena tahu apakah yang diriwayatkan, yang dinukilkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum tentang perkara tersebut. Baik, hadis yang kita baca hadis yang ke-16. Qala al-musannif rahimahullah, As-Sa'ib bin Yazid berkata, Zahabat bi khalati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna bana ukhti waji'un famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si wa da'a li bil barakah wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. Baik, As-Sa'ib bin Yazid menceritakan kepada kita, dia kata,
Zahabat bi khalati, makcik aku. Perkataan khalah, khalah ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu terjemah jadi mak menakan. Kita kalau kita seorang manusia, kita ada mak, kita ada ayah kan. Hak mak menakan yang belah mak tu dipanggil khalah. Kalau belah bapa dia akan panggil ammah. Tu Arab dia ada guna dua istilah. Ammun untuk pak menakan, ammatun untuk mak menakan. Tu belah bapa. Kalau yang kena mengena tu belah mak dipanggil khalat, khalun untuk lelaki, khalatun untuk perempuan. Jadi As-Sa'ib bin Yazid ni kata zahabat bi khalati, mak menakan, yakni mak menakan sebelah mak aku telah bawa aku ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa aku jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, makcikku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudaraku As-Sa'ib tadilah sedang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku lalu mendoakan keberkatan untukku. Sesudah itu baginda mengambil wudu dan aku meminum air bekas wudunya lalu berdiri di belakang badan baginda. Aku dapat melihat tanda kenabian di antara kedua-dua bahunya. Tanda itu seperti butang yang besar. Tanda itu seperti butang yang besar. Baik, Al-Imam Tirmizi yang meriwayatkan hadis ini menyatakan bahawasanya maksud zirrul hajalah ialah telur burung puyuh. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis yang kita baca ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmizi. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Ia diriwayatkan daripada Qutaibah bin Sa'id, daripada Hatim bin Ismail, Al-Jad bin Abdul Rahman, bersumberkan hadis daripada As-Sa'ib bin Yazid. Itu cerita dia. Baik. Jadi yang mengalami peristiwa ini namanya As-Sa'ib. Maka As-Sa'ib ini dia sahabat Nabi. Dia beriman dan dia sempat jumpa Nabi. Dia yang mengalami peristiwa ini, dia sahabat radhiyallahu anhu. Mak menakan dia pun dikira sahabiyah radhiyallahu anha. Jadi oleh kerana masa tu dia budak lagi, mak menakan yang ambil dia ni bawa pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang pertama. Sakit bawa jumpa Nabi. Untuk apa bawa jumpa Nabi? Mak menakan ni tadi mengadu kepada Nabi bahawasanya anak menakan ni yang As-Sa'ib ini sedang sakit, jadi mohon daripada Nabi untuk mendoakannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pegang kepala budak yang sakit ni, As-Sa'ib ni, dan mendoakan untuknya keberkatan. Siapa yang habaq? Sakit tu sendiri. As-Sa'ib sendiri habaq, kata Nabi pegang kepalaku, Nabi doakan untuk aku keberkatan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, di satu sudut daripada apa yang digambarkan dalam hadis ini, ada beberapa bentuk penyakit yang atas dasar usaha dan ikhtiar kita untuk berubat, kita boleh dah bawa berjumpa dengan orang yang kita rasa boleh untuk merawat, bukan menyembuhkan. Pasal yang menyembuhkan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak tu siapa pun tahu kan. Tuan-tuan pergi klinik beli ubat pun tahu ubat akan sembuhkan. Tak, Allah. Itu common. Kita kata benda tu benda yang sangat asas. Tak usah orang habaq ulang kali, kita tahu lah benda tu kan. Kalau kita kata tak makan ubat saya tak baik, bukan maksud kita kata ubat tu yang jadi penyembuh. Tak, tuan-tuan macam tu kan? Ke ada yang akidah tak clear ni? Ke ada yang yakin ubat sebagai penyembuh? Tak ada kan? Allah yang bagi sembuh. Tapi itu semua adalah alat. Itu semua adalah sebab yang mesti diambil dalam urusan kehidupan dunia. Jadi bila sakit, pergi berubat. Itu sebahagian daripada apa yang ditunjukkan dalam banyak hadis. Antara bentuk berubat ini juga ialah termasuk minta didoakan.
Hadis ni cerita pasal yang pergi jumpa dengan Nabi lah. Tak cerita barangkali dalam masa yang sama dia pergi makan apa ke, tak faham benda tu kan. Jadi ini sebahagian daripada bentuk usahanya. Kalau kita tuan-tuan kita sakit, kalau rasa nak pergi cari siapa untuk tolong doakan, tak apa, boleh. Tapi dalam masa yang sama kita juga patut mengambil asbab, mengambil sebab dengan cara pergilah klinik ke, makan ubat, pergi beli ubat, pantang makan tertentu. Umpamanya kalau dah tahu ada petua-petua tradisional kena makan yang tu, tak apa, buat yang tu semua, tak apa. Itu tidak menjejaskan akidah. Itu bukan berkaitan dengan akidah. Itu sebahagian daripada usaha dan ikhtiar kita sebagai manusia. Tak apa buat. Tapi kalau nak bawa pergi jumpa dengan orang saleh dan sebagainya untuk tolong doakan pun bukanlah suatu kesalahan, kerana ia dilakukan oleh para sahabat bila berdepan dengan Nabi SAW. Cuma nak kena sedar yang dalam hadis ni cerita sahabat pergi menghadap Nabi. Itu satu makam manusia yang lain daripada manusia lain. Itu Nabi, itu Rasul, manusia pilihan Allah Ta'ala. Ada mukjizat pada dia, ada keberkatan yang penuh padanya, dijamin oleh Allah. Lain daripada Nabi tu, tak sama tarafnya. Tak boleh ada orang nak mengaku dia pun sama macam Nabi. Boleh pergi air liok, pergi titik kat orang tu pula, jangan buat begitu. Hak nu Nabi. Yang kawan yang kita minta tolong doa atas dasar kita nampak dia soleh, duk main masjid, tolong buka lampu masjid ke, doa kot. Pasal memang ada di kalangan manusia ini yang Allah Ta'ala pilih, dan berdasarkan pengalaman kita masyarakat, kita rasa orang tua ni soleh, bagus dia ni, doa dia banyak yang mustajab. Ada orang macam tu. Jadi kita pergi kat dia tu, tolong doakan Ustaz. Barangkali dia ustaz, barangkali orang biasa. Kok barangkali dia berniaga jual ikan ke apa, tapi orang tahu dia, kalau dia ada orang kata mulut masin kan. Tapi syarat dia orang soleh lah, orang yang tidak meninggalkan salat dan menegakkan kewajipan-kewajipan syarak, serta tidak melakukan perkara yang haram depan jelas depan mata. Kalau nampak orang pakai tutup aurat pun tidak, mayang pun jangan-jangan jumpa, tu tak ci. Itu tak kira kan. Akal kita yang waras, kita boleh fikir dah yang tu tuan-tuan. Teruk sangat kita kalau kita boleh terpedaya orang tu nak syariat tak pernah jaga, nak pergi jumpa dia pergi minta. Tak kena. Tapi maksudnya kalau dah di tempat kita tu ada orang saleh dan sebagainya, kita nampak boleh bawa baju tolong doa Ustaz. Tolong doa Ustaz tu maknanya bukan kita minta kat dia. Kita minta tolong dia, berdoakan kepada Allah Ta'ala untuk hajat kita tu. Dia punya keputusan akhirnya masih kepada Allah Ta'ala. Itu masih ada beza tu yang kita sebutkan dulu tuan-tuan. Kalau kita pergi jumpa orang, kita minta dia yang buat, yang dia tu yang mengkabulkan hajat kita, yang tu masalah lah. Tapi kalau kita minta tolong doakan untuk saya, tak ada masalah apa, boleh. Bahkan bagi kalangan anak-anak ataupun kita, kalau masih ada mak, masih ada ayah, mak tu adalah sebahagian daripada manusia yang kita kena ambil kira perkataan dia. Bila dia tadah tangan berdoa kepada Allah Ta'ala untuk kita, untuk anak, mudah-mudahan di situ ada satu keberkatan. Di situ ada benda yang mustajab insya-Allah. Doa ibu, doa ayah untuk anak-anak. Pasal tu jangan pandang remeh benda tu. Umur berapa pun kita, mak kita doa ada lagi, dia pun sihat lagi, ada susah hati ke apa-apa, pergi jumpa Ustaz, mak tolong doa Ustaz. Cik pening ni, niaga tak lepas ke apa ke, tolong doa Ustaz. Tak minta. Bukan dia yang makbulkan, tapi dia doa. Kadang-kadang dengan ketulusan hati dia berdoa. Anak dia nak tolong kan, doa minta ke Allah Ta'ala. Jadi dia minta kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan di situ ada dipanggil kemustajaban daripada Allah Ta'ala. Jadi hadis ini pada part yang ini menunjukkan kepada bolehnya buat macam tu. Cuma jaga-jaga, kita kata tadi, jangan sampai diseleweng. Jangan sampai ada orang main mengaku dia boleh main jumpa dia pun boleh bagi jual ayak tu, jual ayak yang ni, dia picah double pula ke apa ke. Jadi bisnes komersial pula benda tu. Yang tu kita kira takut dia lebih terkeluar daripada had yang ditunjukkan dalam hadis. Buat takat-takat patut sudahlah.
Baik, yang tu. Yang berikutnya ialah yang kita boleh faham daripada isyarat ini ialah doa tu, doa kesunggap. Bila orang mai datang kita minta tolong doa, kita doakan. Walaupun kita kata aku bukan orang soleh, bukan orang baik pun, kalau tolong doa Ustaz, tak apa, doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi. Itu antara pertolongan sesama manusia. Sebenarnya ada hak seorang muslim kepada muslim yang lain, walaupun doa itu tak termasuk secara direct. Nabi kata apa? Hakul muslim ala muslim, kan, hak seorang muslim ke atas muslim yang lain ada 5. Nabi kata raddus salam, jawab salam, wa iyadatul marid, ziarah orang sakit, wa tashmitul atis, jawab hak orang bersin, lagi apa, wa ijabatud da'wah, terima jemputan dia, kenduri kendara dia jemput kita pergi, wattiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Ini antara 5 kewajib, 5 hak. Kalau satu orang saudara seagama kita, pada dia tu ada hak yang dia boleh tuntut kat kita untuk kita tunaikan. 5 benda. Dan dalam hadis yang lain sebutkan, wa idzastansahaka fansah lahu. Kalau orang tu mai minta nasihat, nasihatkan dia. Jadi mudah-mudahan dalam konteks yang macam nasihat itu, datang minta tolong, bagi petua sikit, minta tolong doa Ustaz, itu mudah-mudahan termasuk dalam benda yang kita patut tunaikan. Nasihatkan, doakan, ataupun kalau kita main pening kepala, sakit sakit yang ni, tanya silap makan kot. Kita ada, itulah hubungan sesama manusia. Cuma jangan bagi petua yang luar daripada kadarnya lah. Kawan tu sakit apa, yang ni kena makan sup ketam, kita kata bagi banyak sikit, makan 2 minggan kena gout pula. Ada setengah-setengah orang kan, ada kes-kes tu, oh yang ni duduk terkedang di hospital, yang ni dia bagi nasihat makan yang tu, ambil pucuk ni, lah sekali ambil semua rosak badan, dengan gula naik, dengan keracunan, apa semua jadi. Bukanlah itu yang kita maksudkan, tapi pada kadar yang patutnya kita bagi nasihat, kita tolong. Dan Nabi SAW bila orang mai kat Nabi minta tolong doa, Nabi doakan. Dan itu juga isyarat bahawasanya orang yang dipercayai, orang yang saleh, Nabi itu adalah contoh untuk masyarakat, panduan. Kalau orang tu baik, orang tu saleh, masyarakat akan datang minta tolong, akan datang merapat, akan ada sumbangan yang boleh diberikan. Tapi kalau kita orang tak baik, orang tak pandang pun. Kalau kita orang yang tidak terhormat, orang yang cakap rabung, cakap tu ada, bila kita cakap pantang, cakap ada senereh hati orang, ada aja kita bagi luka. Yang tu orang tak mau rapat sebenarnya. Orang takkan datang minta tolong doa, kata dah, orang tak wani yang tu. Tapi kalau orang saleh, orang baik, dia akan datang tolong nasihat ke, tolong doakan ke. Itu. Nah, baik. Yang itu satu. Dan Nabi SAW dalam hadis ini, Nabi mendoakan untuk as-saib ini dengan doa keberkatan. Dia sakit tapi Nabi doakan untuk dia keberkatan. Yang tu. Yang berikutnya, yang ni, wa tawaddaa, dan Nabi berwudu. Fasharibtu min wudu'ihi, dan aku minum daripada wudunya. Ayat wudu Nabi tu tadah dia minum. Yang ni tuan-tuan memang khas untuk Nabi. Jangan siapa-siapa gatai pergi buat benda ni. Tak ada sabit pun dalam peramalan sahabat Nabi ke lain daripada tu yang mereka pergi berwuduk bagi orang minum air. Melainkan ada kes penyakit ain. Tak penyakit ain. Orang tenung mata, tenungan kerana dengki, tenungan kerana takjub, menyebabkan orang yang kita tenung tu jadi sakit. Oh, penyakit ain ni susah nak terang dia punya penyakit ni. Tapi kata Nabi, innal aina lahaqqun. Penyakit ain ni memang ada. Pasal tu Nabi SAW ataupun ajak kita, bila kita nampak satu benda yang menakjubkan kita, yang kita jadi kagum, yang kita jadi suka, nampak ada budak kecil comel, kita pun terkejut, kita pun rasa macam kagum, cantik sangat budak ni, comel sangat. Kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Arab, kalau tuan-tuan yang pergi Mekah kan, pergi Mekah, pergi Madinah, tuan-tuan perasan tak kedai-kedai mah cantik-cantik, bangunan ke, kereta ke, dia akan tulis tu Masya Allah, dia tulis, tidak? Masya Allah, tabarakallah,
Pasal apa yang dia tulis tu? Pasal daripada bab bangunan tu cantik, kedai mah memanglah cantik kan, dengan bergelap macam tu. Bila kita nampak, kita membaca Masya Allah. Supaya bila kita pandang kekaguman itu tidak menyebabkan tempat itu kena ain. Pasal kalau kena ain ni tuan-tuan tak boleh, sebenarnya nak bagi faham tak tahu macam mana. Dia boleh jadi kadang-kadang tu, kalau ada kes yang disebutkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitab dia, orang Mesir, ulama ni. Dia kata ada satu kes, rumah orang ni cantik. Ada dia buat panggil sekali panggil makan, panggil orang luar, ada satu orang Arab Badui yang masuk dalam rumah tu. Arab tu terkejut tengok rumah ni, dia cantik, dia kagum. Habis buat kenduri, balik daripada penjuru rumah tu keluar ni ulat, tak berhenti-henti. Pasal apa yang keluar ulat ni? Ni bukan sihir, tapi ain dia panggil. Orang boleh panggil apa tu? Ain lah kan, penyakit mata. Orang bukan sakit mata tu, kena mata, kata-kata sebagai orang. Ada orang takjub, dia tengok, dia terkejut. Dan dalam kes sahabat Nabi ni, cerita bab tadi ni, ada seorang sahabat Nabi tu, dia tengah mandi, badan putih seolah apa semua. Ada seorang sahabat lagi tengok, wih, dia kagum. Lepas dia kagum, dia tengok kawan tu, dia berjalan, kawan tu sakit perut, sakit sangat-sangat. Sampai pergi jumpa Nabi SAW. Nabi kata, buat apa tadi? Dia kata, aku mandi. Ada siapa-siapa lalu tak? Ada. Tapi cari kawan tu balik, suruh dia mandi, minum air mandi lah. Itu ada kes itu. Lain daripada kes tu tak ada, habis suruh pergi minum, tak ada. Nabi ada. Dan Nabi SAW ni tuan-tuan, bukan satu kes ni saja. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ketika peristiwa Hudaibiyah, Nabi dengan para sahabat keluar daripada Madinah nak pergi buat umrah. Sampai di Hudaibiyah, berhenti situ, nak masuk Mekah tak boleh, pasal orang Mekah larang. Hantar wakil, dengar kata wakil kena bunuh, penyetak kena bunuh. Last sekali buat perjanjian damai apa semua. Hak tu cerita tentang, kena tahulah cerita tu kan. Masa dia duduk berkemah di situ tu, wakil Quraisy ni kemudiannya dia masuk Islam. Kalau tak salah Amr al-As. Dia sampai tu, dia kata, aku ni, dia kata, pi merata dah negeri ni. Jadi wakil Quraisy kepada kerajaan-kerajaan yang ada. Aku tak pernah nampak satu orang pemimpin yang sangat disayangi oleh pengikutnya lebih daripada Muhammad disayangi oleh pengikut-pengikutnya. Bila Nabi berwuduk tu, pakat-pakat terpa berebut pita dah ayat wuduk Nabi, depa wuduk pula dengan wuduk Nabi. Itu keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa wuduk balik dengan wuduk Nabi. Yang tu, yang hadis kita baca ni ialah Nabi berwuduk, ayat wuduk Nabi tu dibagi kepada as-saib, kemudian dia minum daripada situ. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, isu yang lebih kita bincangkan ialah boleh tak minum air mandian orang, air wuduk orang? Mandi ikut macam basah kan, wuduk. Jawapannya bolehlah, selama mana bukan najis. Ini kalau nak bincang dalam sudut fiqh, dia ada perbahasan tentang pembahagian ayat kan. Sama ada ayat tu ialah ayat mutlak, kita selalu mengaji satu lagi ayat musta'mal, satu lagi ayat ialah perincian dia banyak lagi kan, tapi yang besar ketiga ialah ayat mutanajjis. Ayat mutlak ialah ayat yang memang ayat ni, ayat mutlak ni ayat kan. Ayat musta'mal ialah ayat yang sudah digunakan, dan satu lagi ayat mutanajjis ialah ayat yang sudah bercampur dengan najis. Ayat mutanajjis memang tak boleh guna, tidak suci dan tidak boleh menyucikan, minum pun tak boleh. Untuk menyucikan kita mesti dengan ayat mutlak. Cuma berikutnya ialah ayat musta'mal. Di sudut ayat musta'mal ni tuan-tuan, wallahu ta'ala a'lam, dia hanya dipegang di dalam mazhab Asy-Syafi'i sahaja. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, juga mengatakan bahawa saja pembahagian kepada ayat musta'mal ni, dia kata tak berapa nak kuat. Kalau betul ada ayat musta'mal, dia kata tak ada sepatah kelak perkataan Nabi ataupun ayat Quran, tapi tak ada. Dan ternyata bukti-buktinya ialah para sahabat bila Nabi berwuduk, dia tadah wuduk Nabi, dia ambil wuduk sekali dengan wuduk Nabi. Nabi wuduk lah tu, dengan ayat wuduk Nabi tu dia pakai.
Kemudian itu cerita makna menyucikan. Dari sudut boleh minum tak? Maka hadis ni menunjukkan boleh minum daripada bekas. Ialah Nabi basuh anggota wuduk tak kaitan dengan tempat najis kan? Basuh muka, basuh tangan. Kalau ayat tu berkaitan dengan najis, siapa pun tak boleh. Baik. Jadi dari sudut hadis ni nak ceritanya keberkatan Nabi SAW. Salah satu daripada cara berubat as-saib. Kemudiannya dari satu sudut yang lain, dari sudut hukum fiqahnya ialah boleh minum. Kalau takat orang pacik ayak masuk ke air minum kita, boleh minum, tak ada jadi apa. Kok nak rasa melugai kan, itu sajalah. Kalau kita rasa geli, itu perasaan kita. Dari sudut hukum halal, tak jadi masalah apa. Kadang-kadang pergi kedai makan, pergi kedai kopi kan, kawan tu basuh tangan apa semua, pasal baju ayak pegang celup tangan pun letak sekali dalam bekas cawan, pergi hidang kat kita. Kan jenis tak pernah reti hidang kan. Tengok-tengok tu nak minum tak minum 3-4 kali. Atas dasar pengguna, kita boleh minta balik dia tukar ayat lain, kegeliman tangan hang jari hang masuk dalam tu sekali. Tapi kalau tanya dari sudut hukum, boleh tak minum? Halal tak? Halal. Boleh clear no? Itu antara bendanya. Baik. Dan yang berikutnya daripada hadis ini ialah as-saib kemudiannya dia berdiri belakang Nabi. Pada masa itulah dia melihat adanya khatam. Khatam ni makna cop mohor. Khatamun nubuwah, cap mohor, tanda kenabian antara dua bahu Nabi. Bahu kanan, bahu kiri, betul-betul center, duduk tengah-tengah belakang Nabi. Kalau kita kata barangkali ikut tengah belikat tu kan, antara dua belikat tu, tengah-tengah tang tu. Di situ ada tanda kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kata as-saib, rupa bentuk dia bagaikan butang yang besar, ataupun kata Tirmizi bagaikan saiz teluk puyuh. Saiz tu besar teluk puyuh di situ. Teluk puyuh besar mana? Ada dua ruas kita tu. Satu ruas bersih, dua ruas. Jadi besar itulah terletak atas belakang. Tanda kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Habis hadis tu, tengok hadis yang berikutnya. Qala al-musannif, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra'a mithla baydatil hamamah. Kata Jabir bin Samurah, aku pernah melihat tanda kenabian yang ada di antara kedua-dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu benjolan daging yang berwarna merah sebesar telur burung merpati. Dia ada ketui benjol tengah tu rupanya. Jadi kalau kita gambarkan tadi ni, kita kan kenal ada orang dia ada macam bincut sikit dia kan. Kalau orang ada penyakit tiroid kan, dekat tengkuk dia ada benjol sikit kan. Situ kat tengkuk ada dekat leher kan, ada benjol kan. Yang ni bukan benjol kat sini, benjol tu ada sikit belakang Nabi. Besar mana? Besar telur puyuh. Dalam hadis ni kata besar telur merpati. Nak tahu saya tapi cek telur merpati besar mana? Yang tu lah, dia ada benjol sikit belakang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Sa'id bin Yaqub Al-Thaqalani daripada Ayyub bin Jabir, daripada Simak bin Harb, daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Baik, hadis yang berikutnya. Rumaisah ialah seorang sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil. Beliau meriwayatkan dua hadis, sebuah lagi hadis mengenai solat duha. Ini Rumaisah ni budak perempuan. Rumaisah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbila al-khatam alladhi baina katifayhi min qurbihi la fa'altu. Yaqulu li Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu yawma mata ihtazza lahu 'arsyur rahman, ihtazza lahu 'arsyur rahman. Baik, Rumaisah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu berada sangat dekat dengan aku,
sehingga seandainya aku mahu mencium tanda kenabian yang ada di antara kedua-dua bahu baginda, nescaya aku dapat lakukannya. Telah berkata baginda kepada Sa'ad bin Mu'adz pada hari bagi beliau meninggal dunia. Hari Sa'ad meninggal dunia, arasy Allah bergegar kerana kematian Sa'ad. Baik. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ahmad. Dilaporkan oleh Abu Mus'ab Al-Madini daripada Yusuf Al-Majishun, daripada ayahnya Ya'qub bin Abi Salamah Al-Majishun, daripada Asim bin Umar bin Qatadah, yang bersumberkan daripada neneknya iaitu Rumaisah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni cerita Rumaisah. Rumaisah ni masa tu peristiwa ni berlaku dia masih kecil, tapi dia ceritakan benda ni kepada cucu dia. Maknanya dah lepas daripada Nabi tu. Apa yang dia cerita? Dia nak ceritanya tentang komentar Nabi terhadap kematian Sa'ad bin Mu'adz. Tapi dalam masa yang sama dia nak habaq masa dia dengar Nabi cakap tu, dia betul-betul dekat dengan Nabi. Dia berada di belakang Nabi. Pasal tu dia kata, aku dengar Nabi cakap. Nabi cakap apa sekali dia habaq. Tapi masa tu dia kata, aku sangat dekat dengan baginda. Kalau aku cium tanda kenabian, maknanya posisi tu Nabi depan dia belakang, rapat sangat. Dan dia bila budak perempuan, Nabi dewasa, dia mungkin tinggi parah-parah cukup untuk kalau dia tunduk dapat cium lah. Mungkin parah kepala dia parah bahu Nabi ke bawah sikit kan. Baik. Jadi ceritanya ialah dalam hadis ni fokusnya pertama sekali adanya khatamun nubuwah, adanya simbol ataupun cop mohor kenabian Nabi antara belikat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ia telah disaksikan oleh Rumaisah. Sebelum daripada Rumaisah, ia telah disaksikan oleh Jabir bin Samurah. Lain daripada Jabir, hak tadi itu kita kata As-Sa'ib bin Yazid pun nampak. Dan ramai lagi para sahabat yang melihat perkara itu. Adanya cap mohor kenabian pada belakang tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu fokus cerita ni. Baik, cuma dalam hadis ni ditambahkan lagi, Nabi berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini ialah antara sahabat Nabi yang mulia di kalangan orang Ansar. Antara pemimpin Ansar yang utama, Sa'ad bin Mu'adz ini antara 10 orang yang dijanjikan syurga. Ya, Sa'ad bin Mu'adz ini pemimpin besar. Pentingnya kedudukan Sa'ad itu, sampaikan Nabi SAW kata ketika hari kematian itu arasy bergegar. Wallahu ta'ala a'lam apa maksud hakikat perkataan Nabi SAW yang arasy bergegar pasal kematian ni. Tak tahu apa hakikat sebenarnya, macam mana bentuk gegaran kita tak tahu. Tapi kalau tanya bergegar tak bergegar, ya kita kata bergegar. Pasal apa? Nabi habaq. Takkan Nabi saja-saja nak reka kan. Arasy Allah ni apa dia tuan-tuan? Arsyur Rahman, tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala. Oh, tempat bersemayam macam rupa manusia lah. Dah tak, jangan bayang serupa macam tu. Tak boleh bayanglah maksudnya. Jangan nak bayang. Itu ialah singgah sana Allah Subhanahu wa taala yang kita tak boleh nak mereka nak menggambarkan. Adakah macam mahligai raja-raja ke, nak ada singgah sana warna apa? Tak usah bayang hak tu. Dan jangan bayangkan macam gambar Tamil cerita dulu dewata, dewa-dewa kan, ataupun gambar Cina ke dewa maharaja di atas awan. Bukan yang tu. Arasy Allah Ta'ala ni meliputi seluruh petala langit yang ada, meliputi seluruh yang ada. Kalau kita cerita bumi kita ni, kita ada planet bumi, pun ada planet banyak-banyak kan, siapa belajar. Ada matahari. Lain daripada matahari itu ada berapa banyak bintang yang lain ada. Bintang-bintang yang ada tu semuanya adalah matahari bagi sistem mereka. Itu baru langit pertama. Buka pintu langit yang pertama tu masa Nabi buat perjalanan Mi'raj. Naik langit yang kedua pula, luas lagi daripada langit pertama. Naik langit ketiga serupa, lagi luas. Langit keempat lagi luas, sampailah last sekali bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan kursi Allah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah Ta'ala itu meliputi langit yang banyak ni dan juga bumi yang halus.
Dia tak boleh nak bayang kita sebenarnya. Tapi itu arash Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut dalam beberapa tempat dalam Al-Quran, thumma stawa 'alal arsh. Kemudian Allah Ta'ala beristiwa di atas arash. Kalau kita gambarkan manusia pergi buat kerja, alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma stawa 'alal arsh. Surah apa? As-Sajdah kan? Kalau kita bayangkan orang pergi buat kerja penat-penat, lepas tu letih pergi duduk. Tak boleh bayang macam tu. Itu makhluk. Allah Ta'ala bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tak serupa dengan sesuatu pun. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala cipta langit, Allah cipta bumi dalam masa 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arash. Macam mana rupa bentuk arash, kita tidak dituntut untuk pergi mereka, pergi tanya, nak pergi membayangkan, tak payah. Beriman dengan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu, sudah. Jangan duk tanya banyak. Kita beriman dengan setiap apa yang Allah Ta'ala nyatakan tentang dirinya, apa yang Allah Ta'ala sifatkan tentang dirinya, dan apa yang Nabi bagi tahu tentang Allah Ta'ala. Kita beriman yang tu. Sami'na wa ata'na. Dengar, kita taat. Jangan cakap banyak. Jangan duk bayang rupa macam tu. Kalau kita bayang, kalau Allah Ta'ala ada singgah sana, maknanya Allah Ta'ala jadi manusia, jadi makhluk pula. Terus ada reka lah benda-benda macam tu. Pasal Allah tak serupa dengan makhluk, jadi sebarang pertimbangan makhluk tentang Allah tak sama. Allah tak terikat dengan tempat, Allah tak terikat dengan masa, tapi Allah Ta'ala kata lagu tu, lagu tu. Bila Allah Ta'ala kata istiwa, istiwa, cukup. Nah, baik. Jadi dalam hadis ini menerangkan, hadis ini sebut tentang arash ini bergegar ketika hari kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Bila Nabi kata bergegak, kita kata bergegak. Itu kalau bergegak tak jahanam dunia. Dah lah, dah tak jadi apa. Tapi nak bergegak, ya. Nah, Nabi kata lagu tu, kita terima. Satu. Yang keduanya ialah, itu salah satu daripada isyarat menunjukkan kemuliaan dan keutamaan Sa'ad itu sendiri. Manusia yang sangat penting kehidupannya, manusia yang sangat berjasa kepada agama, orang yang sebarkan dakwah Islam, orang yang berkhidmat untuk agama, pemimpin masyarakat yang baik, yang bawa orang pengikut-pengikut menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Sa'ad. Baik. Dan satu lagi yang berkaitan dengan arash yang bergegar ini, ada hadis yang sebut kalau perempuan minta cerai daripada lelakinya, maka bergegarlah arash. Biasa dengar tu? Biasa dengar kan? Yang tu hadis yang tidak sahih. Hadis tu tak betul. Cerita hadis tu, bahkan hadis tu hadis palsu. Dia bukan hadis. Kerana tu tak boleh jadi. Kadang-kadang tengok dialog dalam drama Melayu kan, bila kata minta cerai, ada orang kata, "Ui, tak boleh bergegar arash kau minta yang ni." Tak ada. Arash bergegar ke tak bergegar kita tak tahu, tapi tak ada hadis yang menceritakan kalau perempuan minta cerai daripada suaminya arash akan bergegar. Tak ada yang tu. Bila tak ada yang tu, adakah maksudnya perempuan ni boleh saja-saja pergi minta cerai dengan laki dia? Tak juga. Dan juga pasal masih ada hadis yang lain riwayat Abu Dawud, apabila seorang wanita yang tidak mendapati ada apa-apa pun kesalahan pada suaminya, lalu dia minta cerai, nah dalam riwayat itu kata lam tajid raihatal jannah, dia tak mendapati bau syurga. Tapi itu bukan bermaksud, hadis yang macam itu bukan bermaksud perempuan tak boleh minta cerai langsung. Hadis yang macam itu ancaman kalau tak ada apa masalah pun, dia saja meminta cerai. Yang tu baru termasuk dalam yang dilarang. Tapi kalau dia ada masalah, dah tak ada persefahaman, hilang dah kasih sayang, hidup pun dah jadi tak nak seronok, maka pemilih untuk minta cerai. Yang tu tak salah, tak berdosa. Ada hadis tentang sahabat Nabi, di kalangan perempuan datang jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, kami dah tak ada kasih sayang dah, nak minta berpisah." Itu kalau yang dah. Kalau perempuan tu dah kena aniaya, makan pelempang, makan penampak, makan penyepak, apa lagi, dah jadi pancing beg, kena pukul merata, jenis macam tu, kalau dia minta cerai padan pun boleh.
Masalah mana yang lebih baik itu terpulanglah, tapi dari sudut tu, dari sudut hukum boleh. Itu bukan sesuatu yang dilarang. Ini nak sebut itu pasal ada perkataan bergegar aras. Orang akan guna kata bergegar aras pasal perempuan minta cerai. Tak. Kalau perempuan itu dizalimi, perempuan itu dianiaya jadi mangsa penderaan, kalau dia tak minta cerai, selama itulah lelaki itu berdosa pula pasal menzalimi orang. Tapi kalau dia minta cerai untuk selamatkan nyawa dia, diri dia, kehormatan dia, anak dan sebagainya, itu satu benda yang diizinkan oleh syarak. Sebahagian daripada cara penyelesaian di dalam hubungan rumah tangga ialah penceraian, bukan satu benda yang mengaibkan. Itu nak kena pegang, tak kena terima, kena open minded benda ni. Dan bagi lelaki pula, dia dua je kalau cerita hubungan dengan isteri ni. Sama ada imsakum bil ma'ruf, pegang, bela dengan ma'ruf, dengan kebaikan, dengan hukum Allah, atau tasrihum bi ihsan, ataupun lepaskan dia dengan peri kemanusiaan, dengan belah ihsan. Itu dah dua pilihan yang ada. Tak ada pilihan yang ketiga, pilihan pegang tapi dera, pegang bela tapi tak mau tunjuk ajak tentang agama, biar ada jadi langgar syarak, ataupun ceraikan dalam bentuk yang menzalimi, ataupun yang Quran larang lagi ialah gantung tak bertali. Itu semua termasuk di dalam larangan-larangan agama. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis yang kita baca ini menerangkan sekali lagi tentang di mana lokasi tempat letaknya cap mohor Nabi, cap tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada lagi sikit hadis, kita sambung lagi. Kita ambil hadis yang berikutnya. Ibrahim bin Muhammad berkata, "Kana Aliun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara al-hadits bi tulihi wa qala baina katifaihi khatamun nubuwati wa huwa khatamun nabiyyin." Ibrahim bin Muhammad berkata, tak ada hadis ni. Apabila Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menceritakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau akan menyebutkan sebuah hadis yang panjang, cerita yang panjang tentang Nabi ni. Beliau berkata, di antara kedua-dua bahunya terdapat tanda kenabian dan baginda adalah nabi yang terakhir. Hadis daripada Ahmad bin Abdah ad-Dabbi dan Ali bin Hujur, dan lebih daripada seorang guru At-Tirmidzi yang menerima daripada Isa bin Yunus, daripada Umar bin Abdullah yang bersumberkan daripada Ibrahim bin Muhammad. Baik. Jadi hadis ini sekali lagi juga menerangkan kepada kita bahawasanya, cerita panjanglah, antara dua bahu Nabi adanya tanda kenabian, dan Ali kata baginda adalah penutup segala Nabi, khatamun nabiyyin, Nabi yang terakhir. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkataan khatamun nabiyyin, perkataan itu sebenarnya punya makna yang mendalam. Kita tahu perbahasan di kalangan ulama teologi, di kalangan ulama kalam, beza ataupun dua istilah Nabi, Rasul. Nabi dan Rasul, antara persamaan antara Nabi dan Rasul ni, persamaannya ialah pertama dia lelaki. Tak ada Nabi perempuan, tak ada Rasul perempuan, lelaki je. Yang keduanya, lelaki tersebut adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih untuk menjadi nabi. Dia bukan hasil usaha ikhtiar, bukan pasal pergi mengaji cerdik, bukan pasal dia ada harta banyak, bukan pasal dia rajin berzikir, bukan kerana dia bijaksana, dah. Nabi dan Rasul pilihan daripada Allah Ta'ala. Itu. Dan Nabi dan Rasul ni menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma bezanya ialah, kata sebilangan ulama, Rasul ini diturunkan padanya kitab.
ada syariat yang khas dari untuknya dan dia sebarkan kepada orang. Adapun Nabi, dia tak ada kitab, dia membawa syariat Nabi yang terdahulu, dan ada sebahagian kata dia tak diwajibkan untuk menyebarkan kepada orang lain. Itu adalah sikit perbahasan yang tu. Tapi kesimpulan daripada perbahasan itu ialah untuk menjadi seorang rasul, dia mestilah seorang nabi. Tak boleh rasul tu datang daripada bukan kalangan nabi, tak ada, no way. Tapi walaupun begitu, bukan semua nabi itu adalah rasul. Ada nabi yang dia nabi saja, dia bukan rasul. Tapi rasul semuanya mesti dari kalangan nabi. Nampak tak? Baik, jadi bila dia katakan khatamun nabiyyin, penutup segala nabi, bila dah tak ada dah nabi, dalam arti kata lain, automatik tak ada dah rasul. Kalau kita kata penutup rasul, ya barangkali rasul, tapi nabi mungkin ada lagi. Nampak? Tapi bila kata penutup segala nabi, habis dah. Bila dah tak ada nabi, automatik rasul pun tak ada. Maka dengan itu, sesiapa sahaja yang mendakwa dia adalah rasul selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwaannya adalah suatu pembohongan. Itu suatu pendustaan. Orang yang mendakwa itu automatik kufur kepada Allah Ta'ala. Kata Al-Imam Al-Qurtubi tentang orang yang mendakwa menjadi nabi ini, dia dibunuh tanpa perlu diminta untuk bertaubat. Itu kes yang ada mengaku jadi rasul Melayu tu kan. Orang tangkap dia, Jaiz tangkap dia. Ingat lagi dalam TV tu kan, Jaiz tangkap dia, dakwa dia kerana mengaku menjadi nabi palsu, rasul palsu. Dia marah. Dia kata kat wartawan tu, salah, dia kata tuduhan ni salah. Mana ada saya mengaku jadi nabi palsu? Saya memang betul-betul rasul, dia kata. Dia bukan kata dia rasul palsu, dia mengaku dia memang betul-betul rasul. Lepas tu orang nak tangkap dia, ligat lagi satu taman tu, tak nak tangkap dia. Last sekali gamaknya dia fed up ke apa, dalam berita kan dia mengaku, dengan ini saya meletakkan jawatan saya sebagai rasul. Boleh letak jawatan pula. Ada di mana tak tahu, dia kena tangkap, lari rasanya. Ada. Tapi Malaysia ni bukan seorang tu mengaku rasul. Dia pernah rasul tu, dia sendiri kan nak buah dia duduk berlawan, berperang dengan ada satu orang lagi. Ni lawan dengan email nama ni. Dia dulu dalam 15 tahun dulu tak apa nak ada Facebook apa semua kan. Dia lawan email dengan seorang lagi yang mengaku menjadi nabi. Hak perempuan tu, orang Perak. Hak perempuan tu kata hak Selangor tu pembohong. Mana ada rasul? Hak kawan dia kata tak, hang bohong, aku yang betul. Dua-dua bergaduh berlawan. Yang ni kata kau tu bohong, kau ni kata kau tu bohong. Padahal dua-dua tu tak betul. Penyakit apa kat depa pun kita tak tahu. Kalau boleh gamak mengaku hak pelik-pelik ni tuan-tuan, cuba cek otak tu, takut-takut ada ketumbuhan ke apa ke. Nah, tak ada orang dia jadi kita rasa heran. Dengan muka tak malu dia boleh mengaku pelik-pelik. Ada berhenti umur ke ada apa kita tak tahu. Hidup ni biasa-biasa sudahlah, jangan pergi mengaku saya keturunan raja, ada mahligai di angkasa ke apa ke. Orang dengar tu jadi kata dia orang gila. Dan bila mengaku jadi nabi tu sudah cukup bingung dah tu. Tapi ada juga orang ikut, heran sungguh. Nuh hak Terengganu dia panggil ayah pin lepas tu kan. Tengok muka pun tak semenggah lah kata. Takat tu pun ada orang ikut. Takat tu pun orang sumbang duit ratus-ratus ribu bagi. Percayalah. Ni yang ramai kata saya mimpi jumpa nabi, mimpi jumpa yang nu. Datang kita memang mengaku benda-benda pelik-pelik. Orang nampak macam hebat je, pakai ikut belakang. Tak tanya dah ada Quran ke mana, tak tanya dah ada hadis Nabi ikut mana, kira dia betul dah. Macam tak tahu nak kata, macam mana cara fikir tak tahu. Sedangkan Quran minta kita untuk tafakkur, untuk berfikir, untuk menilai. Dengar orang cakap tu nilai, tapi
mana yang bertepatan dengan Quran, mana yang ditunjukkan dengan hadis, hak tu kita terima. Pasal Quran perintahkan kita, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa datang kepada kamu oleh ar-rasul, maka ambillah dia, dan apa yang dilarang kamu, maka hendaklah kamu berhenti. Hak tu yang Nabi suruh. Tapi kita boleh main siapa-siapa, main ciong, kita main pergi jual kita atas darat macam tu, tipu. Bolehlah percaya. Buatlah majlis ratus-ratus ribu, bagilah kat mereka. Kesian. Tu macam-macam hak jenis mengaku macam-macam tu, pelik-pelik. Dulu kan ada apa nama, hak Arqam apa semua dulu kan. Tara tu punya bohong pun ramai lagi boleh percaya. Pasal orang kita mudah terpesona dengan benda-benda nampak macam magic tu. Dia mudah terpesona dengan benda nampak macam pelik. Dan memang macam tu, manusia ni dia suka nampak kagum. Oh, ini satu kekaguman, ini benda ajaib. Sedangkan kalau kita perhatikan alam seluruh ni, ini dah satu keajaiban dan cukup besar untuk kita sedar, untuk kita akur tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Kita duk tunggu apa nama, keluar benda daripada bumi macam tu ke. Perangai dengan perangai Arab Quraisy lawan dengan Nabi dulu tu. Nak kena tunggu apa nama, bulan terbelah, nak kena tunggu apa nama, kalau zaman apa, Nabi Saleh kena ada unta bagi keluar daripada celah batu. Nak kena ada tunggu apa, azab daripada Allah baru nak beriman. Tu dah berlaku lah kat daripada dulu, takkan kita nak tiru benda yang sama kan. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila disebutkan Nabi adalah khatamun nabiyyin, Nabi itu dah belas lah, penutup, tak ada dah. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi selepas daripadanya. Bila tak ada nabi dah selepas daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu sudah pun terputus, habis, las, tak ada dah. Sebelum wahyu yang terakhir itu sampai, Allah Ta'ala turunkan pengisytiharan yang besar. Ketika haji perpisahan, Hajjatul Wada', Nabi berhimpun di padang Arafah bersama para sahabat, berapa ratus ribu orang masa tu. Nabi berucap kat mereka, dan masa tu turun ayat Al-Quran, Nabi pun baca, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku lengkapkan untukmu nikmatku, dan aku telah redha Islam sebagai agama untukmu. Itu adalah pengisytiharan terakhir daripada Allah Ta'ala, nak bagi tahu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah sempurna. Bila dah sempurna, dia tak perlukan kepada renovation, tokok tambah. Tak perlu orang nak pergi pandai-pandai, pergi perendang, pergi perincik bagi percantik. Hak ada dah tu memang cukup cantik, dengan syarat jalankan, buat elok-elok. Yang nampak tak berapa cantik pasal kita tak buat. Hak nampak macam tak apa nak kemas pasal kita tak kerti nak buat betul-betul. Jadi bila kita tak tahu nak buat yang tu, kita rasa tak cantik, kita pun pergi reka sendiri, pergi repair, buat sendiri. Lepas tu hak buat sendiri, kata-kata hak tu haklah yang, itulah yang datang daripada Allah. Hak Nabi punya tu bukan pula dah. Maka itulah yang terjadi pada akhir zaman. Fayusdaqul kadhib wa yukdzabul kadhib wa yukdzabus sadiq. Dibenarkan yang menipu dan didustakan yang berkata benar. Jadi lagu tu, itu benda yang akan berlaku. Tapi mudah-mudahan kita tak duduk di tempat yang macam tu. Kita biarlah orang yang benar tu kita benarkan, orang yang dusta tu kita dustakan. Itu. Pasal bila kita penutup, habis dah, cukup dah tu. Wahyu tak turun dah. Wahyu cuma turun selepas daripada Hajatul Wada', wahyu turun beberapa bulan tu, ada turun sikit-sikit. Termasuk kata para ulama ulumul Quran, ayat yang terakhir dulu dalam surah Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ila akhir al-ayah. Ayat tu last. Jadi dari sudut syariat, lengkap dah syariat. Boleh ke pergi tambah yang lain? Terus aduk gatai pergi tambah-tambah. Pasal tu kalau tanya berapa bilangan waktu salat kita? 5. Yang fardu 5. Jangan pergi reka tambah 5 boleh, 6 pun tak apa. Jangan. 5. Tapi boleh tak 5 tu tak buat semua?
boleh kalau yang musafir dia jamak ke apa kan, yang tu boleh. Tapi kalau saja-saja 5 tu kena buatlah waktu dia. Berapa rakaat subuh? Subuh 2 rakaat. Jangan sabar-sabar kata subuh tu memanglah 2 rakaat, tapi oleh memandangkan kita ni cerdas, masa pun banyak, subuh kita buat jadi 4. Boleh macam tu? Tak ada orang berakal boleh terima macam tu. Pasal dah 2-2 lah. Tapi kalau seorang mangkit buat 4, tentang kata apa? Tak dibuat dia orang lah. Bukan pasal tak dibuat dia orang, tidak disyariatkan buat 4 tu, buat 2 tu. Tu Zuhur ni main dengan kelang kabut sikit nak pergi kerja, kita buat 3 sudahlah. Boleh pindah? Tak boleh. Jangan pergi pindah. 4 lah. Kalau kata nak cepat pakainya, baca pendek-pendek satu saja, tapi nak pergi potong shortcut tak boleh. Tinggal 3 ke. Kalau nak buat 2 maknanya dalam keadaan qasar. Tu kena musafir. Asar, maghrib, isya pun macam tu juga. Bacaan dalam salat pula, boleh tak lepas takbir Allahu Akbar, lepas rukuk nak iktidal tu kita kata Allahu Akbar juga. Tuan-tuan ada biasa buat tak? Rukuk subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, kita bangun selalu kita kata sami'allahu liman hamidah, kan? Hari ni try, tak usah. Kita bangun Allahu Akbar. Mau tak? Siapa sanggup? Ini bukan apa nama perkataan boria ke maki hamun, dah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Boleh tak? Apa salahnya benda baik? Ada yang tergamak dapat? Tak tergamak kan? Pasal apa tak tergamak? Nabi tak ajak benda tu, jangan nak pindah lah. Nabi tak ajak. Nabi kata sami Allahu liman hamidah. Hak itulah yang kita buat pun. Jadi kalau situ kita tak tergamak nak pindah, tak usah pindah lah tempat lain. Hak mana Nabi buat, hak tu kita buat. Jangan pindah hak lain. Kalau Nabi ajak kita, apa dah Nabi ajak? Apa lagi? Bila kita turun, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul tambah pula wa aliyu waliyullah. Syiah punya kan? Boleh tak? Mana boleh tambah? Tu kalau tambah juga kita kata tak pernah dibuat dia orang ah. Dah, bukan tak pernah dibuat dia orang. Nabi ajak kita sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Kita dah tentu kita ni tak nampak Nabi salat, tapi para sahabat Nabi nampak Nabi salat, dengar apa yang Nabi baca, depa ingat dalam kepala, depa habaq balik, depa riwayatkan balik dalam bentuk hadis. Hak tu semua ditulis dibukukan tu. Yang tu, nampak? Jadi takat mana yang ada, hak itulah yang kita buat. Bila kita ambil tambah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa aliyu khalilullah, apa wa aliyu waliyullah ke khalifatullah ke, kita kaikat tambah itu. Tak boleh lah kita kata, pasal Nabi tak ajak lagu tu. Tambah sikit lagi boleh kan? Juga dalam Allahumma salli ala, Nabi tak ajak Sayyidina tang tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam solat, hak cerita dalam solat. Dia takkan saya tu pun tak boleh. Bukan masalah boleh tak boleh, hak Nabi ajak hak tu, tak ada yang tu. Kalau tadi kita kata takkan nak boleh pindah kan, takkan nak boleh tambah. Yang ni sama juga. Bukan kita menafikan Nabi itu bukan Sayyidina apa, Nabi itu Sayyidina, Sayyidul Mursalin lagi, penghulu segala rasul, penghulu segala kemuliaan, Nabi dah tu. Tapi tang solat tu ada peruntukan lain. Nabi ajak solat macam mana Nabi ajak, Nabi tunjukkan. Kita terus tu. Itu tanda kita akur dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar daripada solat tu tak ada arahan banyak mana, yang tu setakat mana kita adalah kira bicara lain pula. Tapi kalau kita kata alah yang ni apa salahnya, hak ni apa salahnya, makna tang lain pun apa salahnya. Kalau hak ni tak apa salahnya, sak kita lain pun apa salahnya, buat belakang lah. Tak mau pula kan.
Jadi itu cara sebenarnya kita nak kena kritikal sikit fikir tu, bagi nakai sikit cara fikir tu. Oh, kalau ini tak boleh, maknanya sepatutnya lagu itulah. Nah, baik, wallahu taala alam tuan-tuan. Cukup sekadar tu dulu untuk malam ni. Kita dah sampai hadis yang ke berapa tadi ni? Hadis yang ke 19 kan. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah akan datang hadis yang ke 20 pula. Wallahu taala a'lam. Silakan kalau tuan-tuan ada apa-apa nak bincang. Tak ada apa. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.